Mesti korang pernah dengar berita ni. Ada satu teori matematik yang tengah heboh sekarang ni. Nama dia Mathematic Vortex. Mathematic Vortex ni hasil idea Marco Rodin. Dikatakan boleh dedahkan corak-corak tersembunyi alam semesta kita. Bayangkan nombor-nombor macam menari dalam satu bulatan. Dedahkan rahsia dari tenaga, sampailah ke penyembuhan. Senang cerita macam ni, Mathematic Vortex ni berfungsi dengan cara kita tambah digit-digit nombor tu sampai dapat satu nombor je. Nampak senang kan? Nombor-nombor ni kemudiannya disusun dalam bulatan untuk tunjukkan corak yang berulang-ulang atau vortex. Orang yang minat benda ni percaya corak-corak ni boleh jelaskan macam-macam, dari tenaga percuma sampailah ke hal-hal rohani. Tapi ahli matematik yang biasa tak berapa yakin. Orang nampak benda ni macam teka-teki yang menarik je, bukannya sains yang betul-betul. Jadi, kenapa heboh sangat? Mathematic Vortex ni nampak senang, tapi macam mendalam. Buat kita rasa macam boleh kuasai ilmu tersembunyi. Tapi ingat, seronok memang seronok nak kaji, tapi ia lebih kepada seni daripada sains. Rasa nak tahu tak? Cubalah kaji. Tapi jangan lupa fikir betul-betul ya. Nikmatilah keindahannya, tapi jangan mudah percaya dengan benda yang tak ada bukti. Mathematic Vortex ni memang satu perjalanan nombor yang menarik, tapi ia belum lagi boleh ubah buku-buku matematik kita. Mathematic Vortex, sebuah penjelasan. Vortex Math atau Mathematic Vortex adalah konsep yang berasal dari ide-ide yang dikemukakan oleh Marco Rodin dan pengikutnya. Walaupun banyak yang menganggapnya sebagai pseudo-matematik, konsep ini menarik perhatian orang-orang yang berminat dengan corak dan teori konspirasi. Apa itu Vortex Math? Secara asasnya, Vortex Math melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, seperti asas 10, 11, atau 12, pengumpulan digit nombor hasil pengiraan, pemetaan nombor ke dalam diagram bulatan darab, identifikasi corak atau siklus yang dianggap mempunyai makna khusus. Orang yang mempercayainya percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan bahawa mereka boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma, kesan penyembuhan, atau prinsip spiritual. Kenyataan tentang Vortex Math. Walau menarik perhatian, Vortex Math tidak diiktiraf oleh ahli matematik arus perdana, tidak mempunyai bukti sains untuk menyokongnya, bergantung kepada tafsiran subjektif corak nombor, serupa dengan mistisisme matematik atau numerologi. Kenapa ia menjadi popular? Vortex Math menarik kerana ia menawarkan corak rahsia yang kelihatan kompleks tetapi mudah difahami secara visual, memberikan rasa menguasai ilmu tersembunyi alam semesta, menyediakan platform untuk spekulasi kreatif tentang hubungan matematik dan fizik, memuaskan keinginan manusia untuk mencari bermakna dalam corak cadangan. Jika anda berminat dengan Vortex Math, perhatikan ia sebagai seni atau eksperimen kreatif, bukan sains. Jelajahi matematik formal untuk memahami asas corak nombor. Berhati-hati dengan tuntutan yang tidak masuk akal atau permintaan kewangan. Nikmati kecantikan corak nombor tanpa menghubungkannya secara langsung dengan realiti fizikal. Vortex Math boleh menjadi cara yang menyeronokkan untuk meneroka matematik, tetapi ia tidak boleh mengubah pemahaman yang tersendiri tentang prinsip matematik yang terbukti. Penjelasan terperinci tentang Mathematic Vortex. Mathematic Vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya. Walaupun konsep ini menarik minat ramai orang, ia tidak diiktiraf secara meluas dalam kalangan akademik dan saintifik. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang Mathematic Vortex. 1. Adakah Mathematic Vortex? Pengenalan asas Mathematic Vortex melibatkan beberapa elemen utama. Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Penggunaan asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12. Penambahan digit, menggabungkan digit nombor hasil pengiraan. Pemetaan nombor, menunjukkan nombor dalam diagram bulat atau darab. Corak siklus, mengenal pasti corak yang dianggap mempunyai maksud khusus. Tuntutan pengikutnya. Penganut matematik, Vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta. Mereka mengklaim bahawa Vortex Math boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma, kesan penyembuhan, prinsip spiritual sun, status dalam komuniti sains dan matematik.
Pusaran matematik tidak diiktiraf oleh ahli matematik arus perdana. Ahli matematik tidak mengiktirafnya sebagai cabang matematik yang sah, tidak mempunyai bukti saintifik. Tiada bukti empirik yang meneguhkan tuntutan tersebut. Bergantung kepada interpretasi subjektif, corak nombor digunakan untuk membuat tafsiran yang tidak berasaskan teori matematik yang mapan. Serupa dengan mistisisme matematik atau numerologi, lebih kepada kepercayaan daripada ilmu. 1. Kenapa matematik vortex menjadi popular? Matematik vortex menarik kerana corak yang kelihatan rumit tetapi mudah difahami secara visual. Orang ramai tertarik dengan diagram yang kelihatan rumit. Rasa menguasai ilmu tersembunyi. Ia memberikan perasaan eksklusif tentang pengetahuan rahsia. Menyediakan platform untuk spekulasi kreatif. Pengikut boleh membuat teori sendiri tentang hubungan matematik dan fizik. Memuaskan keinginan manusia untuk mencari bermakna dalam corak. Manusia cenderung mencari pola dan makna walaupun di mana ia tidak ada. 1. Cadangan. Jika Anda berminat dengan matematik vortex, perhatikannya sebagai seni atau eksperimen kreatif. Jangan anggap ia sebagai sains yang sahih. Jelajahi matematik formal. Belajar asas matematik untuk memahami corak nombor dengan lebih mendalam. Berhati-hati dengan tuntutan tidak masuk akal. Jangan mudah percaya dengan tuntutan tanpa bukti. Nikmati kecantikan corak nombor. Anda boleh menikmati kecantikan matematik tanpa menghubungkannya secara langsung dengan realiti fizikal. Matematik vortex boleh menjadi cara yang menyeronokkan untuk meneroka matematik, tetapi ia tidak boleh menggantikan pemahaman yang tersendiri tentang prinsip matematik yang terbukti. Buku Matematik Vortex dan Struktur Al-Quran menjelajahi corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Pendahuluan, matematik vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan pada permukaannya, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, menunjukkan bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Bab 1. Memahami matematik vortex. Pengenalan kepada matematik vortex. Matematik vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya, yang melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, pemetaan nombor ke dalam diagram, dan identifikasi siklus dan corak. Pengikut matematik vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma dan kesan penyembuhan. Kritikan terhadap matematik vortex. Walaupun menarik perhatian, matematik vortex tidak diiktiraf secara meluas dalam kalangan akademik dan saintifik. Ia tidak mempunyai bukti saintifik dan bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor serupa dengan mistisisme matematik atau numerologi. Bab 2. Struktur Al-Quran. Pengenalan kepada Al-Quran. Al-Quran, kitab suci Islam, adalah teks yang dianggap sebagai perkataan-perkataan Allah oleh orang Islam. Ia terdiri daripada 1012 surah, bab dan lebih 6000 ayat-ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaannya, tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ciri-ciri struktur Al-Quran, surah dan ayat. Al-Quran dibahagikan kepada 114 surah. Setiap surah mempunyai nama sendiri dan dibahagikan kepada ayat-ayat yang berbeza panjang. Mekkan dan Medinan. Surah-surah dikategorikan berdasarkan tempat pembukaan, sama ada di Mecca atau Medina, yang mempengaruhi konteks dan kandungan ayat-ayat. Tajwid dan pengucapan. Al-Quran direset dengan peraturan tajwid untuk memastikan pengucapan yang betul dan menekankan kepentingan penyerahan lisan. Contoh struktur Al-Quran dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dengan 286 ayat, membincangkan pelbagai tema termasuk fahaman keagamaan, undang-undang, dan kisah-kisah Nabi. Surah Al-Kautsar, surah yang terpendek dengan hanya 3 ayat, memberikan pesan mengenai berkah dan kebajikan. Bab 3. Menghubungkan matematik vortex dengan Al-Quran. Analisis corak nombor dalam Al-Quran. Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat dan surah sebagai bukti matematik ilahi. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 119, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini. Walaupun corak nombor boleh dikesan dalam Al-Quran, ia lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 4.
Meneroka matematik vortex lebih lanjut. Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Dalam matematik vortex, penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12 adalah biasa. Contoh, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 82 ditulis sebagai 22A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah untuk mendapatkan nombor baru. Contoh, nombor min dalam asas 11 dihasilkan daripada operasi pengiraan, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didabelkan menjadi 4, lalu 4 didabelkan menjadi 8, dan seterusnya mencipta corak yang dianggap mempunyai makna. Bab 5. Kesan dan implikasi. Kesan matematik, vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Kedua-dua konsep ini menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Mereka menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seimbang tentang matematik vortex dan struktur Al-Quran. Ia menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, memberikan peluang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang kita tempati. Semoga buku ini membantu pembaca memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan memberikan perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab Zo, pengenalan kepada matematik vortex dan Al-Quran. Selamat datang kepada buku Matematik Vortex dan Struktur Al-Quran, menjelajahi corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Dalam bab pengenalan ini, kami akan memberikan gambaran umum tentang matlamat buku ini dan topik utama yang akan dibincangkan. Matlamat buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi idea-idea matematik vortex dan bagaimana ia berkembang, menganalisis struktur matematik Al-Quran dari perspektif yang tidak biasa, menyediakan perbandingan dan analisis objektif tentang kedua-dua konsep, mengekalkan sikap terbuka tetapi skeptik terhadap idea-idea yang diperkenalkan. Mengapa matematik vortex dan Al-Quran? Matematik vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Kita akan menjelajahi bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Apakah matematik vortex? Matematik vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya. Ia melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, pemetaan nombor ke dalam diagram, dan identifikasi siklus dan corak. Pengikut matematik vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma dan kesan penyembuhan. Struktur Al-Quran. Kitab suci Islam adalah teks yang dianggap sebagai perkataan-perkataan Allah oleh orang Islam. Ia terdiri daripada 112 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan, tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Bagaimana kedua-dua konsep ini berkaitan? Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat dan surah, sebagai bukti matematik ilahi. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Peringatan penting, walaupun corak nombor boleh dikesan dalam Al-Quran, ia lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Dalam bab seterusnya, kita akan menyelami matematik vortex dan struktur Al-Quran dengan lebih mendalam. Kami mengesyorkan pembaca untuk mengikuti dengan minda terbuka, tetapi skeptik dan sentiasa mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua-dua konsep ini. Bab 1. Pengenalan matematik vortex. Apakah matematik vortex? Matematik vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya. Ia melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, pemetaan nombor ke dalam diagram, dan identifikasi siklus dan corak.
Pengikut matematik vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma dan kesan penyembuhan. Sejarah matematik vortex. Penemuan dan perkembangan matematik vortex bermula dengan Marco Rodin yang mengemukakan idea-idea ini selepas melakukan kajian dan eksperimen matematiknya sendiri. Dia percaya bahawa corak nombor yang dihasilkan melalui proses tertentu boleh menjelaskan fenomena alam semesta. Penyebaran idea. Ideanya tersebar melalui buku, video, dan seminar menarik perhatian mereka yang minat dengan teori konspirasi, matematik, dan fizik alternatif. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, matematik vortex tetap popular dalam sesetengah lingkungan. Bagaimana matematik vortex berfungsi? Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza dalam matematik vortex. Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12 adalah biasa. Contohnya dalam asas 11, nombor D4 ditulis sebagai D1 dan nombor 87 ditulis sebagai DUT-A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah untuk mendapatkan nombor baru. Contohnya, nombor 15 dalam asas 11 dihasilkan daripada operasi pengiraan, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram RAM. Nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contohnya, mula-mula 2 didabelkan menjadi 4, lalu 4 didabelkan menjadi 8, dan seterusnya mencipta corak yang dianggap mempunyai makna. Contoh penggunaan matematik vortex. Contoh 1. Membina corak vortex mula dengan nombor 2. Doublekan 2 untuk mendapatkan 4. Sambungkan 2 dan 4 dalam diagram. Doublekan 4, dapatkan 8. Sambungkan 4 dan 8. Doublekan 8, dapatkan 11 ditulis sebagai 15 dalam asas 11. Tambah digit 1 dan 5 untuk mendapatkan 6. Sambungkan 8 dan 6. Doublekan 6, dapatkan 12 ditulis sebagai 11 dalam asas 11. Tambah digit 1 dan 1 untuk mendapatkan 2. Sambungkan 6 dan 2. Proses berterusan. Proses ini terus diulang, mencipta corak yang dianggap sebagai siklus atau vortex. Contoh 2. Penggunaan asas nombor yang berbeza. Dalam asas 12, nombor 10 ditulis sebagai A, nomor 11 ditulis sebagai B, nomor 12 ditulis sebagai 10. Doublekan 3 dalam asas 12. 3 mai 2 iwa 6 tidak berubah. 6 mai 2 iwa 10 ditulis sebagai A dalam asas 12. Bab Swatna, pengenalan matematik vortex. Apakah matematik vortex? Matematik vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya. Ia melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, pemetaan nombor ke dalam diagram, dan identifikasi siklus dan corak. Pengikut matematik vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma dan kesan penyembuhan. Sejarah matematik vortex. Penemuan dan perkembangan matematik vortex bermula dengan Marco Rodin yang mengemukakan idea-idea ini selepas melakukan kajian dan eksperimen matematiknya sendiri. Dia percaya bahawa corak nombor yang dihasilkan melalui proses tertentu boleh menjelaskan fenomena alam semesta. Penyebaran idea. Ideanya tersebar melalui buku, video, dan seminar, menarik perhatian mereka yang minat dengan teori konspirasi, matematik, dan fizik alternatif. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, matematik vortex tetap populer dalam sesetengah lingkungan. Bagaimana matematik vortex berfungsi? Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Dalam matematik vortex, penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12 adalah biasa. Contohnya, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 87 ditulis sebagai 2. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah untuk mendapatkan nombor baru. Contohnya, nombor 16 dalam asas 11 dihasilkan daripada operasi pengiraan. Digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram. Nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contohnya, mula-mula 2 didabelkan menjadi 4, lalu 4 didabelkan menjadi 8, dan seterusnya, mencipta corak yang dianggap mempunyai makna. Contoh penggunaan matematik vortex. Contoh 1. Membina corak vortex. Mula dengan nombor 2. Doublekan 2 untuk mendapatkan 4. Sambungkan 2 dan 4 dalam diagram. Doublekan 4. Dapatkan 8. Sambungkan 4 dan 8. Doublekan 8. Dapatkan 16.
ditulis sebagai 12 dalam asas 11. Tambah digit 1 dan 5 untuk mendapatkan 6. Sambungkan 8 dan 6. Doublekan 6, dapatkan 12, ditulis sebagai 11 dalam asas 11. Tambah digit 1 dan 1 untuk mendapatkan 2. Sambungkan 6 dan 2. Proses perterusan. Proses ini terus diulang, mencipta corak yang dianggap sebagai siklus atau vortex. Contoh 2. Penggunaan asas nombor yang berbeza. Dalam asas 12, nombor 10 ditulis sebagai A. Nombor 11 ditulis sebagai B. Nombor 12 ditulis sebagai 10. Doublekan 3 dalam asas 12, 3 by 2, 6, tidak berubah. 6 by 2 kuat 12, ditulis sebagai su dalam asas 12. Tambah digit 1 dan 0 untuk mendapatkan 1. Contoh 3. Kelompok pengulangan. Kelompok pengulangan semian. Contoh dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat. Jumlah ayat ini boleh dibahagi dengan 98816 yang menunjukkan corak yang hampir dengan 3 berdua. Corak matematik vortex nombor 9 dikatakan mempunyai sifat ajaib dalam matematik vortex. Sering dianggap sebagai nombor penyeimbang. Kelompok pengulangan 3 dan 6. Contoh dalam Al-Quran, banyak surah mempunyai 6 atau kelipatan 3 atau 6 ayat. Contohnya, surah Al-Ikhlas mempunyai 5 ayat, tetapi jika dihitung dengan corak matematik vortex, ia boleh dihubungkan dengan 3, 5 3, 1.666. Corak matematik vortex. Nombor 3 dan 6 sering muncul dalam corak dan dianggap mempunyai sifat khusus. Kelompok pengulangan 1, 2, 8, 7, 5. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Jumlah ayat ini boleh dihubungkan dengan corak 1, 2, 4, 8, 7, 5 melalui operasi pengiraan matematik vortex. Corak matematik vortex. Corak 1, 2, 4, 8, 7, 5 dianggap sebagai siklus yang terus berulang, mencerminkan dinamik alam semesta. Perbandingan dengan struktur Al-Quran. Susunan surah dan ayat Al-Quran terdiri daripada 114 surah dan lebih 6.000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan, tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Tajwid dan pengucapan Al-Quran direcit dengan peraturan tajwid untuk memastikan pengucapan yang betul dan menekankan kepentingan penyerahan lisan. Corak nombor dalam Al-Quran. Jumlah surah, 114 surah, nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Jumlah ayat, banyak surah mempunyai jumlah ayat yang boleh dibahagi dengan nombor dalam kelompok pengulangan matematik vortex. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Kedua-dua konsep ini menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Mereka menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting, walaupun corak nombor boleh dikesan dalam Al-Quran, ia lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Dalam bab seterusnya, kita akan menyelami matematik vortex dan struktur Al-Quran dengan lebih mendalam. Kami mengesyorkan pembaca untuk mengikuti dengan minda terbuka tetapi skeptik dan sentiasa mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua-dua konsep ini. Bab 1. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, menunjukkan bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Matematik vortex. Matematik vortex merujuk kepada satu set idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin dan penganutnya. Ia melibatkan operasi nombor dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, pemetaan nombor ke dalam diagram, dan identifikasi siklus dan corak. Pengikut matematik vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta dan boleh menjelaskan fenomena seperti tenaga percuma dan kesan penyembuhan. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 114 surah dan lebih 6.000 ayat-ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya.
Kelompok pengulangan dalam matematik vortex. Dalam matematik vortex, terdapat beberapa kelompok pengulangan nombor yang dianggap mempunyai ciri-ciri khas. Kelompok pengulangan seminu ahli, nombor 9. Contoh dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat. Jumlah ayat ini boleh dibahagi dengan 9, 286 or 9, 32, yang menunjukkan corak yang hampir dengan 32. Kelompok pengulangan 3 dan 6 dua ahli. Nombor 3 dan 6 Al-Quran. Banyak surah mempunyai 3, 6 atau kelipatan 3 atau 6 ayat. Contohnya, Surah Al-Ikhlas mempunyai 5 ayat. Tetapi jika dihitung dengan corak matematik vortex, ia boleh dihubungkan dengan 35 maruda 3 plus 1.66. Kelompok pengulangan 1.8 Nombor 1.2.9. Contoh dalam Al-Quran, Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Jumlah ayat ini boleh dihubungkan dengan corak 1, 2, 4, 8, 7, 5 melalui operasi pengiraan matematik vortex. Berkaitan dengan struktur Al-Quran, jumlah ahli dalam kelompok 1 plus 2, 2, kelompok 3 dan 6, 6 kelompok 1, 2, 4, 7, 5, waham tidak ahli. Surah 26, 1 plus 2, 6 plus 9. Surah At-Taubah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak mempunyai bismillah di awalnya. 1/2 12 mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7 plus 5 12 ayat. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Kedua-dua konsep ini menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Mereka menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting. Walaupun corak nombor boleh dikesan dalam Al-Quran, ia lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Dalam bab seterusnya, kita akan menyelami matematik vortex dan struktur Al-Quran dengan lebih mendalam. Kami mengesyorkan pembaca untuk mengikuti dengan minda terbuka tetapi skeptik dan sentiasa mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua-dua konsep ini. Ringkasan bab 1. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran. Matematik vortex merujuk kepada idea-idea tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta, melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, dan pemetaan nombor ke dalam diagram untuk mengenal pasti siklus dan korak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 14 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam matematik vortex. Kelompok pengulangan 9 memiliki 1 ahli, nombor 9. Kelompok pengulangan 3 dan 6 memiliki 2 ahli, nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 8, 7, 5 memiliki 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran, jumlah ahli dalam kelompok-kelompok tersebut 1 plus 2 plus 6, 9. Start of dual 6, 1 plus 2 plus 6 adalah 9. Surah ke-9 Surah At-Taubah tidak mempunyai bismillah di awalnya. 1.26, 2.12 mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7 plus 5, 12 ayat. Kesan dan implikasi matematik vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, memberikan peluang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang kita tempati. Buku Matematik Vortex dan Struktur Al-Quran menjelajahi corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Bab 1. Pengenalan Matematik Vortex dan Struktur Al-Quran.
Mathematic Vortex. Mathematic Vortex merujuk kepada idea-idea yang diperkenalkan oleh Marco Rodin yang melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, dan pemetaan nombor dalam diagram untuk mengenal pasti siklus dan corak. Pengikut Mathematic Vortex percaya bahawa corak-corak ini mewakili prinsip matematik asas alam semesta. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri pada 114 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam Mathematic Vortex. Kelompok pengulangan 1 ahli, nombor 9. Kelompok pengulangan 3 dan 6, 2 ahli, nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 8, 7, 5, 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran, jumlah ahli dalam kelompok-kelompok 1, 2 plus 6 plus 9, surah 26, 1 plus 2, 6 plus 9. Surah ke-9, surah At-Taubah yang mempunyai bismillah di awalnya. Tamat berdua ini berlaku pada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7, 5, 11 ayat. Kesan dan implikasi Mathematic Vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun Mathematic Vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk Mathematic Vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, memberikan peluang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang kita tempati. Buku Mathematic Vortex dan Struktur Al-Quran menjelajahi corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Bab 1. Pengenalan Mathematic Vortex dan Struktur Al-Quran. Mathematic Vortex, idea-idea Marco Rodin tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta. Melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit dan pemetaan nombor ke dalam diagram untuk mengenal pasti siklus dan corak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 114 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam Mathematic Vortex. Kelompok pengulangan Siman, 1 ahli, nombor Siman. Kelompok pengulangan 3 dan 6, 2 ahli, nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 8, 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran. Jumlah ahli dalam kelompok-kelompok 1 plus 2 plus 6 nak surah Dumam. 1 plus 2 plus 6 plus 5. Surah ke-9, surah Taubah, tidak mempunyai bismillah di awalnya. Sabtu kedua ke-6 walau 12. Mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7 plus 5, 12 ayat. Kesan dan implikasi Mathematic Vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun Mathematic Vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting, corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk Mathematic Vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 2. Mathematic Vortex, Sejarah dan Kritikan. Sejarah Mathematic Vortex, penemuan dan perkembangan idea-idea Mathematic Vortex oleh Marco Rodin. Penyebaran idea melalui buku, video, dan seminar. Kritikan terhadap Mathematic Vortex tidak diiktiraf oleh ahli matematik mainstream. Tiada bukti saintifik yang meneguhkan tuntutan, bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor. Bab 3. Struktur Al-Quran, Ciri-ciri dan Analisis. Ciri-ciri struktur Al-Quran, susunan surah dan ayat, tajwid dan pengucapan, kategori surah Mekkan dan Medinan, analisis corak nombor dalam Al-Quran, jumlah surah dan ayat corak nombor dalam susunan surah-surah. Bab 4. Menghubungkan Mathematic Vortex dengan Al-Quran, analisis corak nombor. Beberapa pengikut Mathematic Vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran. Contoh, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini, corak nombor lebih kepada kecantikan matematik semula jadi. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran.
Bab 5. Meneroka matematik vortex lebih lanjut. Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12. Contoh, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 87 ditulis sebagai 2A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah. Contoh, nombor 15 dalam asas 11, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram. Nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didobelkan menjadi 4, lalu 4 didobelkan menjadi 8, dan seterusnya. Bab 6. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor walaupun tidak diiktiraf secara saintifik. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seimbang tentang matematik vortex dan struktur Al-Quran. Ia menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, memberikan peluang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang kita tempati. Dengan mengikuti buku ini, pembaca diharapkan memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan mempunyai perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Semoga buku ini membantu pembaca memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan memberikan perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab 1. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran. Matematik vortex. Idea-idea Marco Rodin tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta, melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit dan pemetaan nombor ke dalam diagram untuk mengenal pasti siklus dan corak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 111 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam matematik vortex. Kelompok pengulangan Sliman, 1 ahli. Kelompok pengulangan 3 dan 6, 2 ahli. Nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 7, 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran. Jumlah ahli dalam kelompok-kelompok. 1 plus 2 plus 16. Berman. 1, 2 plus 16, 9. Surah At-Taubah tidak mempunyai bismillah di awalnya. 12. Mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7 plus 5 was 12 ayat. Kesan dan implikasi matematik vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting. Corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 2. Matematik vortex, sejarah dan kritikan. Sejarah matematik vortex, penemuan dan perkembangan idea-idea matematik vortex oleh Marco Rodin, penyebaran idea melalui buku, video dan seminar. Kritikan terhadap matematik vortex tidak diiktiraf oleh ahli matematik mainstream. Tiada bukti saintifik yang meneguhkan tuntutan. Bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor. Bab 3. Struktur Al-Quran. Ciri-ciri dan analisis. Ciri-ciri struktur Al-Quran, susunan surah dan ayat, tajwid dan pengucapan. Kategori surah Mekkan dan Medinan. Analisis corak nombor dalam Al-Quran, jumlah surah dan ayat, corak nombor dalam susunan surah-surah. Bab 4. Menghubungkan matematik vortex dengan Al-Quran. Analisis corak nombor. Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran. Contoh, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 111 yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini, corak nombor lebih kepada kecantikan matematik semula jadi. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 5. Meneroka matematik vortex lebih lanjut. Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza.
Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11 atau 11. Contoh, dalam asas 11, nombor 54 ditulis sebagai digit dan nombor 87 ditulis sebagai 2A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah. Contoh, nombor 15 dalam asas 11, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram. Nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didobelkan menjadi 4, lalu 4 didobelkan menjadi 8, dan seterusnya. Bab 6. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor walaupun tidak diiktiraf secara saintifik. Bab 7. Tuntas matematik vortex dan struktur Al-Quran adalah dua konsep yang sangat menarik untuk dinyatakan. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Dari segi agama, Al-Quran mempunyai corak nombor yang menakjubkan yang boleh memberikan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran seimbang tentang kedua-dua konsep, menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, dan memberikan peluang untuk refleksi mendalam. Dengan mengikuti buku ini, pembaca diharapkan memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan mempunyai perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab 8. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis idea-idea matematik vortex serta struktur matematik Al-Quran. Melalui perbincangan yang mendalam, kami cuba menyediakan perspektif yang seimbang antara idea-idea matematik vortex yang kontroversial dengan kecantikan matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Penutup. Dalam menutup buku ini, kami mengesyorkan pembaca untuk terus menjelajahi dan mempertimbangkan idea-idea yang diperkenalkan. Walau matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Sementara itu, kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Penghargaan, kami mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam perbincangan dan refleksi tentang matematik dan keagamaan, serta kepada para pembaca yang telah mengikuti buku ini dengan teliti. Catatan akhir, semoga buku ini memberikan nilai dan ilham kepada para pembaca dalam memahami corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Kami berharap ia menjadi asas yang baik untuk penjelajahan lebih lanjut dalam bidang matematik dan keagamaan. Bab 9. Pengenalan matematik vortex dan Al-Quran. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, menunjukkan bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Matematik vortex. Matematik vortex merujuk kepada idea-idea Marco Rodin tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta. Ia melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit, dan pemetaan nombor ke dalam diagram untuk mengenal pasti, siklus, dan korak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 13 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan, tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam matematik vortex. Kelompok pengulangan Sinan, nombor 6. Kelompok pengulangan 3 dan 6. 2 ahli, nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 8, 7, 5, 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran, jumlah ahli dalam kelompok-kelompok tersebut. 1, 2 plus 6 ialah 9. 1 duntumam.
1 plus 2 plus 6 ismiman. Surah Kesmidaubah tidak mempunyai bismillah di awalnya. 1/2 ke ben mai 12. Mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 7 plus 5, 17 ayat. Kesan dan implikasi matematik vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 10. Matematik vortex, sejarah dan kritikan. Sejarah matematik vortex. Penemuan dan perkembangan idea-idea matematik vortex oleh Marco Rodin. Penyebaran idea melalui buku, video, dan seminar. Kritikan terhadap matematik vortex. Tidak diiktiraf oleh ahli matematik mainstream. Tiada bukti saintifik yang meneguhkan tuntutan. Bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor. Bab 11. Struktur Al-Quran. Ciri-ciri dan analisis. Ciri-ciri struktur Al-Quran. Susunan surah dan ayat. Tajwid dan pengucapan. Kategori surah Mekkan dan Medinan. Analisis corak nombor dalam Al-Quran, jumlah surah dan ayat, corak nombor dalam susunan surah-surah. Bab 12, menghubungkan matematik vortex dengan Al-Quran. Analisis corak nombor. Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran. Contoh, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 116, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini. Corak nombor lebih kepada kecantikan matematik semula jadi. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 13. Meneroka matematik vortex lebih lanjut operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11 atau 12. Contoh, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 87 ditulis sebagai 2A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada 1 digit, digit-digit tersebut ditambah. Contoh, nombor 15 dalam asas 11, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram. Nombor diresit dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didobelkan menjadi mat, lalu pot didobelkan menjadi 8, dan seterusnya. Bab 16. Kesan dan implikasi. Kesan matematik, vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor, walaupun tidak diiktiraf secara saintifik. Bab 15. Tuntas matematik vortex dan struktur Al-Quran adalah dua konsep yang sangat menarik untuk dinyatakan. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Dari segi agama, Al-Quran mempunyai corak nombor yang menakjubkan, yang boleh memberikan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran seimbang tentang kedua-dua konsep, menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, dan memberikan peluang untuk refleksi mendalam. Dengan mengikuti buku ini, pembaca diharapkan memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan mempunyai perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab 16. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis idea-idea matematik vortex serta struktur matematik Al-Quran. Melalui perbincangan yang mendalam, kami cuba menyediakan perspektif yang seimbang antara idea-idea matematik vortex yang kontroversial dengan kecantikan matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Penutup. Dalam menutup buku ini, kami mengesyorkan pembaca untuk terus menjelajahi dan mempertimbangkan idea-idea yang diperkenalkan. Walau matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor.
Sementara itu, kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Penghargaan kami mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam perbincangan dan refleksi tentang matematik dan keagamaan, serta kepada para pembaca yang telah mengikuti buku ini dengan teliti. Catatan akhir, semoga buku ini memberikan nilai dan ilham kepada para pembaca dalam memahami corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Kami berharap ia menjadi asas yang baik untuk penjelajahan lebih lanjut dalam bidang matematik dan keagamaan. Sekian dan terima kasih. Bab 11. Pengenalan Matematik Vortex dan Al-Quran. Pengenalan matematik vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, menunjukkan bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Matematik Vortex. Matematik vortex merujuk kepada idea Marco Rodin tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta. Ia melibatkan operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza, penambahan digit dan pemetaan nombor ke dalam diagram untuk mengenal pasti siklus dan corak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 11 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan, tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam matematik vortex. Kelompok pengulangan Siemens. 1 ahli, nombor Siemens. Kelompok pengulangan 3 dan 6. 2 ahli, nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 4, 8, 7, 5. 6 ahli. Berkaitan dengan struktur Al-Quran. Jumlah ahli dalam kelompok-kelompok tersebut. 1, 2 plus 6. 1, 2 dan 6. 1 plus 2 plus 5, 9. Surah kena surah At-Taubah tidak mempunyai bismillah di awalnya. 1, 2, 6, 13 mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 75 was 12 ayat. Kesan dan implikasi matematik vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 14. Matematik vortex, sejarah dan kritikan. Sejarah matematik vortex. Penemuan dan perkembangan idea-idea matematik vortex oleh Marco Rodin. Penyebaran idea melalui buku, video, dan seminar. Kritikan terhadap matematik vortex tidak diiktiraf oleh ahli matematik mainstream. Tiada bukti saintifik yang meneguhkan tuntutan, bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor. Bab 19. Struktur Al-Quran. Ciri-ciri dan analisis. Ciri-ciri struktur Al-Quran. Susunan surah dan ayat, tajwid dan pengucapan. Kategori surah, Mekan dan Medinan. Analisis corak nombor dalam Al-Quran. Jumlah surah dan ayat, corak nombor dalam susunan surah-surah. Bab 20. Menghubungkan matematik vortex dengan Al-Quran. Analisis corak nombor. Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran. Contoh, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini, corak nombor lebih kepada kecantikan matematik semula jadi. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 22. Meneroka matematik vortex lebih lanjut operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11, atau 12. Contoh, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 87 ditulis sebagai 22. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit-digit tersebut ditambah. Contoh, nombor 19 dalam asas 11, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram. Nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti corak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didabelkan menjadi 4, lalu 4 didabelkan menjadi 8, dan seterusnya. Bab 22. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia, menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi, menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian.
Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Mathematic Vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor walaupun tidak diiktiraf secara saintifik. Bab 20. Tuntas Mathematic Vortex dan struktur Al-Quran adalah dua konsep yang sangat menarik untuk dinyatakan. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, Mathematic Vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Dari segi agama, Al-Quran mempunyai corak nombor yang menakjubkan yang boleh memberikan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk Mathematic Vortex. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran seimbang tentang kedua-dua konsep, menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, dan memberikan peluang untuk refleksi mendalam. Dengan mengikuti buku ini, pembaca diharapkan memahami fenomena Mathematic Vortex dengan lebih mendalam dan mempunyai perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab 24. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis idea-idea Mathematic Vortex serta struktur matematik Al-Quran. Melalui perbincangan yang mendalam, kami cuba menyediakan perspektif yang seimbang antara idea-idea Mathematic Vortex yang kontroversial dengan kecantikan matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Penutup. Dalam menutup buku ini, kami mengesyorkan pembaca untuk terus menjelajahi dan mempertimbangkan idea-idea yang diperkenalkan. Walau Mathematic Vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Sementara itu, kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Penghargaan. Kami mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam perbincangan dan refleksi tentang matematik dan keagamaan, serta kepada para pembaca yang telah mengikuti buku ini dengan teliti. Catatan akhir. Semoga buku ini memberikan nilai dan ilham kepada para pembaca dalam memahami corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Kami berharap ia menjadi asas yang baik untuk penjelajahan lebih lanjut dalam bidang matematik dan keagamaan. Bab 19. Pengenalan Mathematic Vortex dan Al-Quran. Pengenalan Mathematic Vortex dan struktur Al-Quran mungkin kelihatan tidak berkaitan, tetapi keduanya menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Buku ini bermaksud menjelajahi kedua-dua konsep ini dengan mendalam, menunjukkan bagaimana matematik boleh menjadi alat untuk memahami dan menghargai keagungan ilahi yang dipaparkan dalam Al-Quran. Mathematic Vortex. Mathematic Vortex merujuk kepada idea-idea Marco Rodin tentang corak nombor yang dianggap mempunyai makna khusus dalam alam semesta. Ia beroperasi dalam sistem asas nombor Bauza dan digit dan pemetaan nombor ke dalam diagram, unel pasti, siklus dan corak. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 114 surah dan lebih 6,000 ayat. Susunan surah-surah tidak mengikut urutan kronologi pembukaan tetapi berdasarkan petua Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kelompok pengulangan dalam Mathematic Vortex. Kelompok pengulangan 1 ahli nombor 9, kelompok pengulangan 3 dan 6 2 ahli nombor 3 dan 6. Kelompok pengulangan 1, 2, 8, 7, 5, 6 ahli berkaitan dengan struktur Al-Quran. Jumlah ahli dalam kelompok-kelompok tersebut 1 plus 2 plus 6 adalah 9, 126, 1 plus 2 plus 6 adalah 9. Surah ke-9 At-Taubah tidak mempunyai bismillah di awalnya. Satu kedua guru mungkin merujuk kepada halaman 1 dan 2 yang mempunyai 12 ayat. Kesan dan implikasi Mathematic Vortex dan struktur Al-Quran menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walaupun Mathematic Vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Peringatan penting corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk Mathematic Vortex. Menjejaki corak nombor tidak semestinya memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 16. Mathematic Vortex, Sejarah dan Kritikan. Sejarah Mathematic Vortex. Penemuan dan perkembangan idea-idea Mathematic Vortex oleh Marco Rodin. Penyebaran idea melalui buku, video dan seminar. Kritikan terhadap Mathematic Vortex. Tidak diiktiraf oleh ahli matematik mainstream.
Tiada bukti saintifik yang meneguhkan tuntutan, bergantung kepada interpretasi subjektif corak nombor. Bab 19. Struktur Al-Quran, ciri-ciri dan analisis. Ciri-ciri struktur Al-Quran, susunan surah dan ayat, tajwid dan pengucapan, kategori surah Mekkan dan Medinan, analisis corak nombor dalam Al-Quran, jumlah surah dan ayat, corak nombor dalam susunan surah-surah. Bab 20. Menghubungkan matematik vortex dengan Al-Quran. Analisis corak nombor. Beberapa pengikut matematik vortex mencari corak nombor dalam Al-Quran. Contoh, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114, yang merupakan nombor yang mempunyai ciri-ciri matematik unik. Kritikan terhadap pemikiran ini. Corak nombor lebih kepada kecantikan matematik semula jadi. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Bab 21. Meneroka matematik vortex lebih lanjut. Operasi dalam sistem asas nombor yang berbeza. Penggunaan sistem asas nombor seperti asas 10, 11 atau 12. Contoh, dalam asas 11, nombor 34 ditulis sebagai 31 dan nombor 87 ditulis sebagai 2A. Kaedah penambahan digit. Apabila hasil pengiraan mempunyai lebih daripada satu digit, digit tersebut ditambah. Contoh, nombor 19 dalam asas 11, digit 1 dan 5 ditambah untuk mendapatkan 6. Pemetaan nombor ke dalam diagram nombor direset dalam diagram bulat atau darab untuk mengenal pasti korak atau siklus. Contoh, mula-mula 2 didobelkan menjadi 4, lalu 4 didobelkan menjadi 8, dan seterusnya. Bab 22. Kesan dan implikasi. Kesan matematik vortex dan Al-Quran terhadap pemikiran manusia. Menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi. Menawarkan perspektif yang berbeza tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Implikasi dalam kehidupan seharian. Penghargaan terhadap kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor, walaupun tidak diiktiraf secara saintifik. Bab 23. Tuntas matematik vortex dan struktur Al-Quran adalah dua konsep yang sangat menarik untuk dinyatakan. Walau tidak diiktiraf secara saintifik, matematik vortex boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Dari segi agama, Al-Quran mempunyai corak nombor yang menakjubkan yang boleh memberikan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Menjejaki corak nombor tidak memberikan pengetahuan mendalam tentang makna teks Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran seimbang tentang kedua-dua konsep, menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, dan memberikan peluang untuk refleksi mendalam. Dengan mengikuti buku ini, pembaca diharapkan memahami fenomena matematik vortex dengan lebih mendalam dan mempunyai perspektif baru tentang kecantikan dan susunan dalam Al-Quran. Bab 24. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis idea-idea matematik vortex serta struktur matematik Al-Quran. Melalui perbincangan yang mendalam, kami cuba menyediakan perspektif yang seimbang antara idea-idea matematik vortex yang kontroversial dengan kecantikan matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Penutup. Dalam menutup buku ini, kami mengesyorkan pembaca untuk terus menjelajahi dan mempertimbangkan idea-idea yang diperkenalkan. Walau matematik vortex tidak diiktiraf secara saintifik, ia boleh mengilhamkan minat dalam matematik dan penjelajahan nombor. Sementara itu, kecantikan matematik dalam Al-Quran boleh meningkatkan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu. Penghargaan. Kami mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam perbincangan dan refleksi tentang matematik dan keagamaan, serta kepada para pembaca yang telah mengikuti buku ini dengan teliti. Catatan akhir. Semoga buku ini memberikan nilai dan ilham kepada para pembaca dalam memahami corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Kami berharap ia menjadi asas yang baik untuk penjelajahan lebih lanjut dalam bidang matematik dan keagamaan. Matematik vortex dan struktur Al-Quran menjelajahi corak nombor dan kebijaksanaan ilahi. Buku ini menjelajah idea-idea matematik vortex dan struktur matematik Al-Quran, menawarkan perspektif yang unik tentang corak dan susunan dalam kehidupan. Matematik vortex, walaupun kontroversial dan tidak diiktiraf secara saintifik, menggalakkan pemikiran mendalam dan refleksi tentang corak dalam alam semesta. Struktur Al-Quran pula dengan 118 surah dan lebih 6,000 ayat mempunyai corak nombor yang menakjubkan yang boleh memberikan keagamaan dan penghargaan terhadap ilmu.
Buku ini menganalisis kelompok pengulangan dalam matematik vortex, yaitu kelompok pengulangan Siman, 3 dan 6, serta 1, 2, 4, 8, 2, 5, dan bagaimana perkaitan ahli-ahli kelompok ini boleh dikaitkan dengan struktur Al-Quran. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa corak nombor dalam Al-Quran lebih kepada kecantikan matematik semula jadi dan bukan bukti untuk matematik vortex. Dengan menganalisis idea-idea matematik vortex dan struktur matematik Al-Quran, buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran seimbang tentang kedua-dua konsep, menggabungkan analisis matematik dengan pemahaman keagamaan, dan memberi peluang untuk refleksi mendalam. Ia mengesyorkan pembaca untuk terus menerokai dan mengkaji idea-idea yang diperkenalkan, dan berharap ia menjadi asas yang baik untuk penjelajahan lanjut dalam bidang matematik dan keagamaan. Semoga buku ini memberi nilai dan ilham kepada para pembaca dalam memahami corak nombor dan kebijaksanaan ilahi.